Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar, teacher, apa khabar? Okay. So, tanpa membuang masa hari ini kita masuk bab baru. Hari ini kita akan masuk topik apa? Kita akan masuk topik bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okay. Bab 6 tingkatan 4, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Maksudnya, okay, untuk anak-anak pelajar tingkatan 4, okay, ni bab baru bagi anda. So, anak-anak pelajar untuk tingkatan 5, ini adalah siri ulang kaji untuk mengingat kembali untuk tajuk ini. Bismillah pula sebab dia tepi jalan. Okay. Right, so kita ready? Kita ready? Okay, so ready dah? Mana yang ada dalam sesi ini, tolong tulis nota. Okay, tolong tulis nota. Tingkatan 5 pun salin nota juga. Walaupun awak dah belajar benda ni. Okay, so saya akan share screen untuk bab ini. Sekejap. Okay, so kita akan share screen ni. Alright, so kita masuk sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okay, bab 6 tingkatan. Okay, so next. Okay, nanti salin tahu nota. Okay, so ini adalah jenis sokongan pada haiwan. Macam mana haiwan tu boleh berdiri? Macam mana haiwan itu boleh bergerak? Boleh kekal pada kedudukannya? Macam mana? Sebab dia ada sokongan. Okay, yang ni dah belajar dah sebenarnya masa sekolah rendah. Tak, macam mana dia boleh berdiri? Sebab dia ada tulang. Tak, dia ada tulang. Dia ada tulang dan dia juga untuk serangga dia ada cengkerak, rangka. Okay. So rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan termasuklah manusia. Semua ada rangka. Maksud rangka macam mana? Kita ada rangka luar dan juga kita ada rangka dalam. Okay. So dapat 3 jenis sokongan pada haiwan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, rangka dalam dia duduk dalam badan, rangka luar duduk di bahagian luar dan rangka hidrostatik ni bila ada ayat hidro menunjukkan dia tu lembab. Dia tu lembab. Dia menggunakan sistem sokongan menggunakan cecair. Okey. Okey, so kita tengok dulu rangka dalam. Okay, kita tengok sokongan untuk rangka dalam. Okey, rangka dalam ni contohnya adalah seperti manusia lah. Kita tulang-tulang berada di dalam badan. So, bila ada tulang, kita dapat mengekalkan ataupun dapat menyokong berat badan kita. Okey, so rangka dalam ialah sejenis jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Okey, so apakah maksud vertebrata? Vertebrata ialah organisma yang mempunyai tulang belakang. Tu maksud vertebrata. Okey, so rangka dalam terbina daripada tulang ataupun rawan. Kan? Tulang atau rawan. Okay, tulang buat kenal lah. Tulang macam mana kan? Kita ada tulang kan? Dalam kita ni ada tulang. Okay, rawan ni macam mana? Rawan ni contoh tulang rawan, tulang pada hidung kan? Ni kita boleh rasa ni. Dia tak mudah patah. Tak, tulang pada telinga. Itu adalah tulang
rawat. Okay. So rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. So rangka dalam badan kita ni, so dia boleh menyokong berat badan, melindungi organ dalaman. Contoh, tulang rangka. Okey, dalam rangka ini, ni dalam tulang rangka ni, tulang rusuk. Okey, tulang rusuk dia nak melindungi apa? Dia tulang rusuk kita, dia nak melindungi paru-paru dan juga jantung. So dia letaklah, Tuhan pun buatlah tulang rusuk. So dia dapat melindungi organ dalaman serta mengekalkan bentuk badan. Okey, selain itu rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Pada setiap tulang manusia, tulang haiwan sekalipun, pada tulang dia ada otot. So otot-otot inilah yang bergerak, yang menyebabkan tulang itu pun bergerak sebab dia melekat pada tulang. Okey. So next kita tengok contoh untuk rangka dalam. Okey, contohnya apa ni? Buaya, burung. Okey, rangka luar. Sekejap. Rangka luar. Okey, rangka luar pula maksudnya dia ada tulang di luar ataupun cengkerang di luar. Okey, so rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. So invertebrata ni maksud apa? Okey, kalau vertebrata saat ni untuk rangka dalam. Vertebrata maksud ada tulang belakang. Tapi kalau invertebrata, dia ada depan dia maksudnya dia tiada tulang belakang. So bila dia tak ada tulang belakang, so dia tak nak berdiri lah. Dia tak boleh nak berdiri, dia tak ada tulang belakang. So jadi dia bila tak ada tulang belakang, dia hanya ada rangka luar. Maksudnya rangka tu berada di luar badan dia. Okey, so dia lebih kepada haiwan serangga. Okey, so rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin, berdilin atau cengkerang. So cengkerang ni merupakan rangka luar lah. Contoh haiwan apa ada cengkerang? Contoh haiwan apa ada cengkerang? Contohnya apa? Apa panggil? Kumbang. Kumbang kan? Ada cengkerang, kerah. So dalam dia tak ada tulang belakang tapi di luar tu dia ada rangka luar. Okay, next. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan. So sama juga walaupun dia tak ada tulang belakang, rangka luar ni dia berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan haiwan dan melindungi organ dalaman haiwan. So dia fungsi dia sama je dengan rangka dalam. Rangka luar, rangka dalam fungsinya lebih kurang sama. Dia untuk melindungi organ dalam haiwan. Lepas tu dia boleh menyokong juga berat badan. Cuma bezanya dia duduk di luar. Itu sahaja. Okey, so selain itu rangka luar juga merupakan tapak bagi perlekatan otot. So rangka luar pun dia pun lekat juga dengan otot. Kalau rangka dalam pun dia pun melekat juga tulang tu dengan otot. So sama sahaja. Boleh? Okey. So ini adalah contoh haiwan yang mempunyai rangka di luar. Dia tak ada tulang belakang. So contoh dia apa? Contoh dia udang. Udang kalau ni, udang. Ni apa? Labah-labah. Dia ada apa? Lapisan di luar. Okey. Ketam.
Ketam dia ada cengkerang di luar sebagai rangka luar. Ni apa ni? Apa ni? Kalajengking. Kalajengking pun awak tengok dia ada cengkerang di luar. So dia merupakan haiwan berangka luar. So semua haiwan ni dia merupakan sejenis haiwan invertebrata, iaitu tiada tulang belakang. Okay. So next adalah contoh bagi rangka hidrostatik. Kan tadi teacher ada royak ada 3. Rangka luar, rangka dalam dan juga rangka hidrostatik. So bila ada ayat hidro tu maksud dia air lah. Hidro tu maksud dia air. Rangka kapal menggunakan air ataupun badan dia ni lembab. Kapal. Kita tengok. Okay, so setengah haiwan invertebrata. Maksudnya juga hidrostatik ni juga adalah untuk haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing. Cacing dalam tanah kan, so badan dia kan lembab, badan dia basah-basah. Tapi tapi dia hidrostatik. Dia haiwan invertebrata. Hidrostatik kan maksud dia ada air ataupun lembab. Dia invertebrata, dia tak ada tulang belakang, dia lembut. Bila tak ada belakang dia lembut seperti cacing. Cacing kan badan dia basah-basah. Badan dia basah-basah. So dia cacing ni dia tak ada tulang, dia tak ada rangka luar. Dia tak ada cengkerang. Cacing tak ada cengkerang. That's why lah bila tak ada cengkerang tu kita letak dia sebagai rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik. Rangka yang lembab. Kulit dia lembab. Okey. So haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Maksudnya dia bergerak macam mana? Dia bergerak dengan kulit yang lembab lah. Iaitu rangka hidrostatik. Okey, so rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot. Dinding berotot maksudnya contohnya kalau cacing, okey, awak tengok macam mana dia bergerak. Dia tidak bergerak macam ni. Dia bergerak macam tu. Dia bergerak macam ni kan. Okey. Dan melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. So dia bergerak dengan menggunakan cecair bendali di dalam badan dia. Okey. So bendali dalam badan ni, okey, dia akan mengenakan tekanan pada dinding berotot dalam badan. Maksudnya bendali dalam contoh bendali dalam cacing, dia akan menghasilkan tekanan yang menyebabkan cacing itu boleh bergerak. Menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. So dia boleh bergerak dalam banyak arah. Okey. Rangka hidrostatik ini pun samalah macam tadi juga, dia dapat mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Kekal dan mengawal bentuk badan. Awak tengok cacing. Selagi dia nama cacing, lagu itulah bentuk dia. Itu maksudnya mengawal bentuk badan. Okey, so rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. Okey. Mudah je tajuk ni. Okey, so ini adalah contoh-contoh haiwan yang menggunakan rangka hidrostatik. Dia menggunakan cecair dalam badan dia untuk bergerak. So haiwan ni dia tak ada tulang belakang dia tak ada tulang belakang. Okey, jadi ni contoh untuk lintah. Lintah bergerak menggunakan cecair dalam badan dia. Cacing, ni cacing tanah. Cacing tanah pun dia bergerak menggunakan cecair dalam badan dia iaitu rangka hidrostatik. Ni pula
apa panggil ya? Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman kan hidup dalam air. Macam mana dia bergerak pun dia menggunakan cecair dalam badan dia. Ni pula ulat bulu. Ulat beluncas pun dia bergerak di dalam badan dia ada cecair dalam badan dia. So cecair itulah yang menyebabkan pergerakan itu berlaku. Next adalah contoh obor. Obor pun duduk dalam air kan, duduk dalam laut. So, macam mana dia boleh naik atas? So dia menggunakan cecair dalam badan dia. Dia menghasilkan tekanan dalam badan dia menyebabkan ia bergerak. Okay, ini di antara contoh-contoh rangka hidrostatik. Okay, so kita tengok saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Awak tengok gambar ni. Ni gambar apa di sebelah kanan awak ni? Itu gambar salin kulit dia. Okay, so pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. So graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. So dia akan tengoklah start daripada kita baby sampailah kita besar. Okay, so unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan jisim kering. So boleh pilihlah mana satu. Okay, so lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. So kita tengok graf dia. Okay, so ini adalah graf pertumbuhan. Okay, so paksi Y dia adalah pertumbuhan melawan masa. So dia akan menghasilkan graf yang ada lengkung. Ni lengkung. Maksud dia bawah ni mula-mula masa kita mula-mula dilahirkan. Tak. Pada masa kita menjadi bayi. So dia slowly naik. Kita umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Sampailah lah ni awak umur berapa? Umur 16, 17 dan akan sampai satu ketika nanti awak akan pertumbuhan awak akan berhenti. So dia akan samalah di sini. Dia tak akan semakin tinggi. Dia akan berhenti dah lah. Dia akan berhenti pertumbuhan. Mungkin kalau lelaki dengan perempuan dia tak sama dah. Mungkin lelaki pada umur dia 18, 19 dia berhenti di situ pertumbuhan dia mungkin ataupun 20 dia berhenti. Kalau perempuan 19 dia sudah pun berhenti pertumbuhan dia dah hidup lupa dah terkena. Okay, so lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhan berbeza mengikut jenis organisma. Tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah berbeza dan unik. Ya Allah, bising ah. Sekejap ya, saya nak tutup ikat. Buat gitu buat bunyi. Lori yang gapo sakit lenga-lenga. Betul dah. Okey. So lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. So untuk rangka luar dia sikit berbeza lah. Sikit berbeza graf dia. Ini graf untuk haiwan vertebrata. Haiwan bertulang belakang. So hal ini disebabkan rangka luar mempunyai rangka luar jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Maksudnya rangka luar ni buat apa graf tak serupa? Sebab dia ada cengkerang lah. Dia ada cengkerang. Okey. Boleh? Okey, so kita tengok saiz rangka dengan pertumbuhan. Alhamdulillah. Okey, so sifat keras
sifat keras dan tidak boleh mengembang. Untuk rangka luar dia, kalau ada cengkerang tu, dia tidak boleh mengembang. So bila dia payah nak membesar, dia akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belala. So haiwan-haiwan yang bercengkerang ni dia agak payah untuk dia mengalami proses pertumbuhan tidak serupa dengan haiwan yang berangka dalam. Akhirnya dia sekat di cengkerang. Okey, so bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Okey, contoh awak tengok ni. Siput. Siput ni dia besar, dia nak membesar. Cengkerang dia besar ni je. Jadi dia bila dia sepit, sebab hak ni besar, berlaku proses pertumbuhan, dia membesar, so dia tak pandai dah lah nak masuk dalam cengkerang ni. Dia tak pandai dah nak masuk, jadi dia kena keluar. Dia kena keluar daripada cengkerang. Gitu. So dia akan buat cengkerang baru. Yang sesuai dengan dia punya saiz pertumbuhan dia. Okay, so proses penanggalan kulit ini dinamakan ekdisis. Awak kena tahulah ekdisis. So, ekdisis ni maksud dia proses penanggalan kulit. Maknanya tukar kulit. Proses tukar kulit. Ekdisis. Okey, semasa proses ekdisis, semasa proses tukar kulit, so rangka luar yang baharu dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Maksudnya masa nak tanggal kulit ni, nak tanggal kulit, tanggal ni, benda ni tanggal tubik di belakang dia ni, di belakang siput ni, awak tengok di belakang siput ni ada dah cengkerang baru. Apa tak? Tepi ni. Ada dah cengkerang baru ataupun rangka luar yang baharu tapi lembut lah. Dia menunggu masa untuk membesar. Berarti pula. Gitu. Berarti tukar pula. Gitu. Okey. So, graf untuk rangka luar ni. Graf untuk rangka luar. Graf dia macam ni. Dia tak sama dengan. Kita patah balik. Dia tak sama dengan ni. Dia tak sama. Dia tidak sama. Boleh? Boleh? Dia tidak sama. Ini untuk haiwan vertebrata. Ini untuk haiwan bertulang belakang. Sekejap. Lepas tu dia tak sama dengan haiwan berangka luar. Haiwan berangka luar lagu ni gambar dia. Dia mengalami berperingkat. Berperingkat. Sebab apa dia berperingkat? Sebab pada masa tu dia tengah bertukar kulit ataupun proses ekdisis tadi. Okay. So ni untuk rangka luar. So dia panjang badan per dengan masa. Okay. So dia bermula dari peringkat telur. Okay, contoh macam gambar di tepi awak ni. Okay, di kanan awak adalah gambar belalang. Macam mana belalang mengalami pertumbuhan. Dia bermula dengan telur. Lepas telur tu dia pecah telur, keluarlah anak belalang. So serangga menyalin kulitnya. Masuklah peringkat yang pertama. Okay, serangga menyalin kulit dia. Okay, daripada telur tu. Masuk peringkat kedua, peringkat ketiga, keempat, kelima. Setiap peringkat ni berlakunya ekdisis. Berlakunya saling kulit. Dia saling kulit lah sebab dia sedang membesar. Jadi 1 hingga 5 ni kita panggil dia sebagai peringkat nimfa sebelum dia menjadi dewasa dan akhirnya matilah. Gitu. So dia mengalami 5 peringkat iaitu nimfa lah, kita panggil dia sebagai peringkat nimfa. Okey, so bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Okay, daripada telur
jadi belalang yang dewasa. Dia cepat kan? Berlaku cepat je. Okey, so bahagian 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. Rangka baharu yang lembut dibina di bawah rangka lama. Maksudnya masa dia bersalin kulit di setiap peringkat ada dia tu sudah ada rangka baharu. Dia tubik daripada kulit dia hak lama, di badan dia tu ada rangka hak baru. Lepas tu rangka baharu dalam badan dia tu, luar badan dia tu, dia akan mengeras jadi rangka. Jadilah rangka. Tapi bersalin pula sekali lagi. Bersalin kulit bukan bersalin anak, bersalin kulit. Okay, so saiz rangka luar dengan pertumbuhan, okay, sekali lagi. So awak tengok gambar ni, okay, gambar di sebelah kanan. So ni pada peringkat terakhirlah sebelum dia nak jadi dewasa, ini adalah kulit dia hak dulu. Kulit dia mungkin hak ni pada peringkat yang kelima. So dia akan keluar jadi belalai dewasa. Okay, so semasa ekdisis, okay, ekdisis tu apa? Ekdisis tu adalah salin kulit. Haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Maksudnya dia nak membesarlah. Okay, so tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Maksudnya dia isak dia kembal. Macam belong. Besar, badan tu besar, nipis kecil. Terus belong. Dan dia kat luar tu, dia akan pecah lah rangka hak lama tu akan pecah. So belalang pun buat gitu. Dia sedut udara sampai badan dia dikembur. So hak duduk di luar dia, hak rangka hak lama tu dia akan pecah. Okay, so pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Okay, boleh dah. So bila tubik rangka baru tu, tak lama lagi rangka baru tu, hak lembut tu dia akan mengeras. Okay, so haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum mencapai dewasa. Macam belalai tadi ada 5 kan peringkat dia kan. Okay, peringkat ekdisis ini akan menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Macam gambar saat ni lah. Dia akan berbentuk tangga sebab dia berangka luar, dia salin kulit. Pada peringkat nimfa, okay, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan gizi. Okay, nimfa ni ke apa? Nimfa ni baby lah, dia kata baby lah, baby. Baby ni akan tuan lah sebab dia nak membesar. Okay, so hormon akan mengawal setiap peringkat ekdisis ini sehinggalah dia besar. Okay. So gambar di sebelah kanan awak ini adalah gambar gerakan rentas bagi cacing. Tapi ini cacing adalah rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik. Okay, kalau untuk rangka hidrostatik itu apa? Dia menggunakan kelembapan dalam badan dia. Maksudnya dia ada bendalip. So, macam mana pula kita nak royak? Macam mana pertumbuhan untuk cacing pula? Okay, kita dah tahu pertumbuhan untuk haiwan berangka dalam. Okay, start pada baby sampailah dia dewasa. Pertumbuhan untuk rangka luar bermula daripada telur sehingga ekdisis kan, ekdisis nimfa sehinggalah dia menjadi dewasa. Okay, kalau untuk rangka luar dia berbentuk, gerah dia berbentuk tangga. Okay, tangga. Kalau untuk pertumbuhan haiwan berangka dalam dia berbentuk melengkung. Okay, so macam mana pula dengan rangka hidrostatik? Macam mana dia melakukan ataupun dia proses pertumbuhan itu macam mana? So macam mana? So kita nak tengoklah hubung kait rangka hidrostatik dengan
pergerakan. So, kita tengok dulu lah macam mana dia boleh bergerak. Okey, so cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi bendalir. Okey, ruang badan dia dipenuhi bendalir. Bendalir ni apa? Bendalir tu cecair lah dalam badan dia. Dalam cacing ni, dalam ni ada banyak cecair. Okey. Lepas tu, cacing tanah ini bergerak di atas tanah. Inilah cacing tanah kat tiga atas. Tiga atas kan tadi. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan ketak. Okey, so apakah ketak? Ketak ni adalah bulu-bulu pada bulu-bulu kecil halus-halus dia dekat dengan cacing tu. Bulu kejut yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Kalau biasa ngai ataupun ambil main cacing tanah, bila awak ambil, awak nampak ada bulu-bulu halus. Okay, awak tengok sini ni ketak ni. Ni ketak. Ni ketak. Ya, ni ketak. Okay, ni bulu-bulu dia ni. Bulu-bulu ketak. Ni bulu-bulu ketak. So dia bergeraklah dengan bantuan ketak tu. So terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur. So dia nak bergerak, dia kena juga perlukan bantuan otot. Kalau tak ada otot, kalau ada cecair sahaja dalam badan, tak ada otot, dia tak boleh bergerak juga. So dia ada otot membujur. Okay, ni otot membujur dan otot lingkar duduk luar. Membujur duduk dalam, lingkar duduk di luar. So dalam ni pula, tengah ni adalah dia ada cecair. Dia ada bendalir. So bendalir ni waktu di air, so ototnya akan bergerak lah. Okay. So awak tengok gambar cacing tanah ni macam mana dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak. Dia menggunakan bantuan otot membujur dengan otot lingkar. So awak tengok otot membujur ni mengendur. Otot ni dia akan mengecut. Maksudnya dia sentiasa berlawanan. Bila otot mengendur, otot akan mengecut. Bila otot lingkar ni pula, otot lingkar ni, otot membujur ni warna koko ni, otot lingkar ni warna biru, contoh kan. Kalau tengok bila hak ni mengendur, otot lingkar ni akan mengecut. Lepas tu bila otot lingkar ni kecut, tengok dia biru tu jadi kecil, otot membujur pula akan mengecut. So dia sentiasa berlawanan. So bila dia sentiasa berlawanan, awak tengoklah pada bahagian ni tak, yang membesar. Tengok ni kecil, ni besar. Gitu. So kecil kan? Sebab barulah cacing tu boleh bergerak. Dia akan bergerak macam ni kan. So dia akan bergerak ke hadapan. So gambar ni awak kena lukislah. Sebab dalam periksa biasa dia akan suruh awak label. Okay. So otot pada cacing tanah ini bertindak secara berantagonis. Antagonis ni maksud berlawanan. Macam naknya kita kata bila mengendur, otot lingkar akan mengecut. Dia berlawanan. Okay, apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur. Menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang. Nipis. Dia menjadi nipis dan memanjang. Dia memanjang sini ke belakang. Dia akan memanjang. So apabila otot membujur mengecut pula, okey, bila hak ni mengecut pula, otot lingkar mengendur pula. Menyebabkan badan cacing akan menebal dan memendek pada bahagian ni. Maksudnya dia berlawanan lah. Hak ni mengecut, otot lingkar mengecut, hak alik ni otot lingkar mengendur. So dia bergerak secara berlawanan. Okey. Okay. So ni secara umumnya, okay, macam mana cacing itu bergerak. Okay, awak tengok pada bahagian hadapan cacing. Okay, ni otot dia, ni mengendur, ni mengecut, mengendur, mengecut. So
kecil-kecil bawah tu adalah kereta dia, bulu-bulu kecil dia pergi tanah. Sebab nak mengecut. So bila berlaku pengecutan dan pengenduran, dia akan sentiasa bergeraklah ke hadapan. Kalau tengok, mak ni kecut, mak ni kenda. Mak ni kenda, ni kecut. Lepas tu kan, mak ni pula kecut, mak ni pula kenda. Dan seterusnya lah. Kecut, kenda, kecut. Dia akan jadi bergeraklah ke hadapan. So tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis ataupun berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik. So dalam badan ni dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik. Tekanan pada bendalih, pada cecair dalam badan cacing ni. So dia akan menghasilkan tekanan. Lepas tu apabila badan cacing menipis dan memanjang, apabila menipis dan memanjang, okey. So tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang. So maksudnya bila hak ni jadi kecil, dia nipis, air dalam ni tekan, dia akan gerak gelak ni. Dia akan gerak gelak ni. Air dalam badan tu. Dia akan bergerak ke belakang. So apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? So bila jadi tebal pendek gini, cecair dalam badan jadi lagu mana? Air hak dalam ni. Hak ni dia tekan, masuk dalam ni. So hak ni dalam ni. So dalam ni jadi gana, cecair dalam badan dia. So cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Maksudnya bila hak ni kecil, kecil ni, jadi air pergi depan. Air akan tertolak ke belakang. Air dalam badan dia ni akan tertolak ke belakang. Bila tertolak ke belakang, ni akan mengendur. Mengecut. Otot bujur. Okey. Lepas tu air dalam badan ni banyaklah. Air dalam badan ni banyak. Lepas tu bila air dalam badan ni banyak, hak ni pula kecut. Hak ni pula kecut, hak ni pula akan kembung balik. So air tu macam dia pergi mari-mari. Pergi kat tu, dia pergi kat ni. Pergi kat tu, pergi kat ni. Lepas tu kecut maknanya kat tu, hak ni pula kecut, hak ni pula. Gitu. Okey. So cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Maksudnya dia bergerak ke bahagian hadapan dan juga ke bahagian belakang secara berlawanan. Waktu besar, waktu kecil, waktu besar. Okey, so apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Kereta pada segmen ini akan mencekam tanah. Kereta ni apa? Kereta ni adalah bulu-bulu lah. Bulu-bulu ataupun kita panggil kaki-kaki pada cacing tanah, dia pergi tanah. Segi beralih. Okay, so pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Kereta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Okey, so kita berhenti sampai dekat dengan cacing. So teacher nak tunjuk video macam mana pergerakan cacing tanah. Okey, so harap awak boleh salin sampai sini dah. Awak boleh salin sampai sini. Okey. So kita tengok video untuk cacing tanah. Sekejap dah, teacher nak cari sekejap. Di sini tu level dah. Okay, ingat dah cacing tanah tu bergerak dengan otot-otot dia untuk otot lingkar.
otot lingkar dengan otot bujur. Sekejap caci tanah ke apa dapat Melayu? Worm. Sekejap. Dah, sekejap. Sekejap. Well, like a worm doesn't have legs. Then how does it move? Let's see. Here we've got Okay, kita tengok Jumpa dah. Dah Okay, so kita share screen kejap. Mau tengok video ni macam mana cacing itu bergerak. Macam mana cacing itu bergerak. It's some time. How do earthworms move? They never move. They just sit in one place. Oh, some. To buy some merchandise, visit some.com. In order to move forward, an earthworm first extends the front part of its body using its muscles. Once its front body is extended, tiny hair-like structures called setae come out of its front part and insert themselves into the soil. Now, these inserted setae act as an anchor for the earthworm to pull its rear part forward. Once the rear part of the body has moved forward, the earthworm retracts the setae extended from its front part and inserts the setae from its rear part into the soil. Now, these inserted setae act as an anchor for the earthworm to again pull its front part forward. The earthworm keeps on repeating the cycle in order to move forward. Why do elephants never forget? Because I take their homework every day. Nah. It is because elephants have a relatively high and impressive encephalization quotient. Higher encephalization quotient means the brain is bigger than the size of motion. In this type of movement, the snake moves in the form of a sinusoidal wave. Secondly, concertina or accordion locomotion. In this type of movement, the body of the snake contracts and expands successively like an accordion or a spring. Thirdly, lateral displacement or side-winding locomotion. In this type of movement, the snake moves laterally by forming vertical waves. In this way, it minimizes contact with the surface. This type of movement is typical of snake species found in desert areas. Fourthly, rectilinear locomotion. In this type of movement, the snake crawls in a straight line with its body stretched. This type of movement is commonly found among larger snakes as it allows them to access narrow burrows of their potential prey. Why do snakes have forked tongue? Just for fashion. No. Even though snakes have noses, they smell odors of their prey. Okay, Mate. so awak pakai kau tak pakai hair tak seterusnya. Kita tengok ni pula. Tak pakai hair ni. Okay, sekali lagi. Many of you may be wondering, how does an earthworm move? Then look at its body, it's so smooth. It has no external organs or attachments whatsoever. So how is it able to move so well in and amongst the soil? Well, it has what's called a hydrostatic skeleton, which is essentially
cavity that's filled with a special type of cerebromic fluid that runs through the whole length of its body. Now, in addition to this, it also has special muscles called circular and longitudinal muscles that run on the outside of the hydrostatic skeleton. And it's these muscles that contract and relax together, acting upon the hydrostatic skeleton that enable it to move so well. Okey. Satu lagi sebelum kita berhenti. Kita tengok macam mana cacing itu bergerak. Okay, nampak dia mengecut. Okay, so dia mengecut, otot dia mengecut. So belakang tu dia akan memanjang. Okay, mengecut balik. Mengecut. Okay, di belakang tu dia akan menipis. So, ya, tengok betul-betul. Okay, di belakang tu akan menipis. So begitulah cacing tanah itu bergerak dengan pengecutan dan pengunduran otot-otot hidrostatik. Tengok. Begitulah. Okay. So, kita harap awak boleh faham. Through my online store alone, we sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. I went from selling to my town. Okay. So, kita berhenti dulu. Okay, kita berhenti dulu. Kita punya kelas pada hari ini, malam ini pula pada hari ini. So harap awak boleh buat nota balik. Dia kata 5 buat nota sekali lagi boleh. Dia kata 4 buat nota dan fahamkan. Sebelum esok kita sambung untuk next. Esok kita akan sambung untuk fungsi rangka dalam. Fungsi rangka dalam. Okay? Boleh? So kita jumpa lagi pada hari esok. Siapkan nota, fahamkan semua ni, fahamkan dan kita jumpa lagi. Salin nota dan insya-Allah kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.